Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dimuliakan Tuan Imam, Jawatan Kuasa Surau, Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Kita merafak syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia Allah SWT dapat kita bersama lagi pada malam ini untuk membincangkan tajuk kanun jenayah syariah pasal yang ketujuh, iaitu bab bughah atau pemberontakan, dan ini adalah pasal yang terakhir daripada bab hudud, di mana kita telah membincangkan jenayah-jenayah hudud. Yang pertama, jenayah zina. Yang kedua, jenayah menuduh orang zina tanpa saksi. Yang ketiga, jenayah curi. Yang keempat, jenayah merompak. Yang kelima, jenayah minum arak. Yang keenam, jenayah murtad. Dan yang ketujuh ini adalah jenayah bughah atau menderhaka terhadap negara. Hari ini kita masuk kepada perkara 96, iaitu penderhaka yang wajib diperangi. Dalam sesebuah negara yang berdasarkan hukuman Islam, penderhaka yang wajib diperangi tertakluk di bawah syarat berikut. Yang pertama, mereka yang telah mempunyai kekuatan dan yang telah berterus terang secara terbuka menentang pemerintah atau kerajaan, yakni imam yang adil. Ya, jadi satu bughah ni tak boleh dikatakan orang perseorangan. Dia mesti satu kumpulan yang memang telah ada dia punya senjata ke apa, pengaruh yang besar ke, ya, maknanya memang ada kumpulannya lah, ya, bukan sekadar seorang-seorang yang tak ada pengaruh dan sebagainya, ya. Pertama. Yang kedua, telah ada dua kerajaan kat situ. Kumpulan tadi tu dah memang tak nak ikut peraturan negara lah, ya, dia ada peraturan dia sendiri, tempat dia sendiri, kubu dia sendiri, contohnya begitu, ya. Yang ketiga, terdapat pada mereka kekeliruan faham, di mana mereka menganggap bahawa mereka boleh keluar dari kawalan dan takbiran imam. Ya, jadi maknanya dia menganggap dia boleh keluar daripada undang-undang ataupun kerajaan yang ada. Contoh tengok kadang-kadang setengah tempat tu dia memang menuntut kemerdekaan, umpamanya. Jadi kalau dia tuntut dengan cara yang
yang baik dan sebagainya, kalau ada hak-hak yang perlu dipulangkan sehingga diberi kemerdekaan ke, itu satu tuntutan yang mungkin boleh, tetapi maknanya bila dia membuat dalam bentuk pemberontakan, ya, bersenjata dan sebagainya, ya, dan mereka menganggap dia boleh keluar sebegitu rupa, maka itu tak boleh, ya. Yang keempat, setelah diajak berunding dengan kebijaksanaan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Khalifah Ali terhadap ahli Jamal dan kaum Khawarij. Dia tak boleh terus serang, bunuh, ya. Dia mesti dirunding dulu supaya taat, apa tuntutan dia, boleh bagi, tak boleh bagi, macam mana nak mendamaikan, boleh damai, tak boleh damai, macam-macam lah, ya. Itu rundingan, ya. Jadi kalau memang dah tak boleh, selepas rundingan itu baru boleh diperangi, ya. Maknanya orang yang nak diperangi itu pun dia jelas kenapa dia diperangi, ya. Dia bukan tak tahu kenapa tiba-tiba kena ambush, kena serang, habis semua, pamannya mati. Itu tak boleh, ya. Kita tidak boleh memerangi orang tanpa kesalahan yang sebeginilah, ya. Yang kelima, mereka telah mengadakan kekacauan dalam negeri, seperti membakar, membunuh. Memang dah buatlah kerja-kerja yang tak baik ni, ya. Kerja-kerja yang berat. Jadi itu barulah dianggap sebagai satu pemberontakan, ya. Kalau sekadar orang tak setuju, cakap-cakap kat belakang, ngumpat-ngumpat, itu bukan pemberontakan, ya. Mungkin orang rancang pemilihan akan datang, nak lantik pengurusi baru, umpamanya lah, itu bukan pemberontakan. Itu masing-masing lah, kokot lah kan, kat mana ada kadang-kadang pelantikan macam-macam kan, PIBG ke, surau ke, masjid ke, kita ada pelantikan. Tu merancang untuk menang dalam pemilihan tu atau bukan pemberontakan, ya. Kita pula tengok geng-geng mesyuarat itu, ni nak memberontak ke mana pula ni, ya. Itu bukan, ya. Itu kita kena faham, ya. Okey. Itu 5 syarat, ya. Seandainya kumpulan itu telah adalah melakukan perkara-perkara itu, ya, memenuhi ciri-ciri itu, barulah kerajaan boleh memerangi mereka, ya. Okey, 97-1. Orang-orang Islam yang menentang dan menderhaka terhadap imam yang adil dan keluar daripada pemerintahannya wajib diperangi sehingga mereka itu kembali kepada pemerintahan imam itu serta taat setia kepadanya. Jadi maknanya kalau boleh tangkap, tangkap, ya. Kalau tak, diperangi. Maknanya bila diperangi itu boleh sampai bunuh lah kalau dia melawan dan sebagainya, ya. Sampailah dia nak tunduk balik, ya. Dia kata okeylah, taubat, kan, ya. Tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam perkara itu telah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar yang telah memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Orang tak bayar zakat, runding dulu, kenapa tak ada bayar? Dulu bayar sebab apa? Sebab Nabi ada, Nabi tak ada, tak nak bayar. Sedangkan zakat ni rukun Islam. Macam-macam dirunding. Tak nak bayar juga, dah keluar daripada Islam, perang. Pahamnya. Itu boleh, ya. Orang-orang Islam yang menentang dan menderhaka kepada imam yang adil tidak terkeluar dari agama Islam. Tidak boleh dihukumkan orang itu murtad. Malah mereka itu masih tetap dalam agama Islam, ya. Kalau dia memang masih Islam, macam tadi saya kata keluar daripada Islam sebab dia tak bayar zakat, ya. Bukan sebab dia menentang kerajaan tu, ya. Dia tak bayar zakat dan menafikan kefarduan zakat. Itu yang menyebabkan saya kata tadi keluar daripada Islam. Tapi kalau dia memang nak yang lebih Islamik ke istilahnya, ataupun lebih apa, tengok lembut sangat ke kerajaan ni, kita kena tegas lagi ke dengan orang kafir, pahamnya lah kan, tak tahulah ni, kita tahu golongan-golongan yang macam ni kan, ya. Ataupun macam golongan Al-Qaeda ke, contohlah, ya, yang kerjanya nak perang sana sini ke, pahamnya, ya. Jadi yang tu, ya, dia Daesh ke kan,
Tak, ya. Dia mungkin Islamnya masih Islam lah. Sebab dia ngaku Nabi sebagai Rasul, ngaku Allah sebagai Tuhan, masih sembahyang, puasa, zakat, haji, Islam. Cuma dia tidak setuju dengan pemerintahan. Sebab tu dia kata pemberontak tadi tu kan. Ya. Jadi sebab tu dia ni masih Islam. Kalau tidak menafikan mana-mana apa ni hukum syarak ataupun tak terkeluar i'tikadnya perkataan perbuatan dalam yang menyebabkan dia keluar daripada Islam tu, masih lagi dia seorang Islam. Allah SWT masih mensifatkan peneraka-peneraka itu sebagai orang yang beriman walaupun mereka boleh diperangi. Firman Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Dan jika dua puak dari orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Jadi Allah sebut orang yang beriman lagi. Mana dia tak keluar lah, dua-dua beriman, tapi dia gaduh. Ya, perang. Maka damaikanlah keduanya. Jadi cari perdamaian yang boleh. Ya. Jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah pihak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah. Dalam ayat ni maknanya ditafsirkan kalau orang itu memberontak, maka dia kena baliklah kepada pemerintahan yang ada. Begitulah. Ya. Jika ia kembali patuh, maka berdamailah di antara keduanya dengan adil. Serta berlaku adillah kamu dalam segala perkara. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berlaku adil. Ya. Jadi jangan pula dizalimi golongan itu. Lepas dia damai, tangkap apa semua, penjarakan semua, apa, dia kena diadililah. Ya. Berdasarkan kepada hukum yang ada. Jadi itu dalam bab pemberontakan. Ya. Jadi tuan-tuan, jelaslah kat kita, bila kita tengok jenayah-jenayah yang masuk dalam kategori hudud ni, semua jenayah-jenayah yang besar, yang memang merosakkan masyarakat. Ya, macam zina menyebabkan anak luar nikah, tak sah taraf dan sebagainya, merosak keturunan. Kemudian bila tuduh zina, habis maruah orang, tercemar, tuduh tanpa saksi. Kan? Curi, habis barang orang. Kan? Merompak lagi lah, terang-terang, menyebabkan masyarakat jadi takut. Saya baru ni tengok satu video dekat Brazil. Dikatakan perompak-perompak jalan raya ni sampai tak terkawal. Ya, sampai tak terkawal. Oleh kerana tak terkawalnya itu, dikatakan, saya tak tahu betul ke tidak lah, saya tengok video tu. Dikatakan sampai kerajaannya kata, kalau ada orang merompak, guna motor-motor ni merompak, boleh ambil tindakan apa pun terhadap dia. Siapa nak ambil tindakan, ambil lah. Jadi video yang saya tengok tu, ada orang naik motor, dia nak merompak orang naik kereta. Jadi oleh kerana undang-undangnya kata boleh buat apa saja, orang tu tutup pintu, dilanggar je orang ni. Bukan satu, ada 7-8 video. Orang tengah merompak ni, kereta lain datang, langgar tu memang macam ada belah kesihan lah. Pum, melambung, tengah naik motor, tengah merompak, langgar, kakinya patah. Lepas tu ada orang tengah jalan dirompak, di kereta tu nampak orang merompak, memang terus kejar langgar. Mereka tengok, tergelir lah. Tapi mungkin sebab rompak tu semua senjata. Ada yang nak rompak orang naik kereta, turun tingkap, der tembak macam tu. Saya kata, oi, patutlah dalam Islam ni memang undang-undang tu kena potong tangan kaki sebab rosaknya masyarakat. Akhirnya orang semua dalam hidup ketakutan, dan bila boleh balas memang
balas mati-matilah macam itulah kan. Kereta aku rosak, peduli apa kan. Yang penting merompak aku mati. Kan? Jadi sebab ini dia jenayah yang besar kan. Begitu juga dengan apatah lagi orang keluar Islam, pemberontakan, ini semua jenayah-jenayah yang besar. Yang memang beberapa kali dah saya sebut, hukuman itu adalah apa yang ada di dalam hati manusia apabila dia kena aniaya dengan jenayah itu. Maksudnya kalau orang kena rompak, tanya perompak tu. Tanya yang dirompak, bukan perompak. Tanya yang dirompak tu, nak buat apa dengan orang yang dah rompak kau ni. Ada seorang orang barat lah jumpa dengan Syekh, lupa pula nama Syekh ni. Dia memang orang ni memang tiap-tiap minggu dia buka satu booth untuk dakwah Islam ke Amerika, ke UK, Amerika. Datang orang mempertikaikan undang-undang potong tangan ni, curi. Dia kata Islam ni mengajak orang untuk jadi jahat, potong tangan dia. Dia pun dengar. Okey lah. Lepas tu dia tanya balik orang tu. Saya nak tanyalah. Kalau ada pencuri, perompak masuk rumah kau, dia ambil harta, dia rogol anak kau, isteri kau, kan? Kau nak buat apa kau orang tu? Aku bunuh dia, kata dia. Bila kena kat kau nak bunuh. Tadi kau kata potong tangan pun tak boleh. Ini benda-benda yang sebenarnya memang itu yang ada dalam hati kita apabila kita kena jenayah tu. Tapi bila kita tak kena, kita tengok orang, kita tak rasa. Kita tak rasa dia punya penderitaan tu. Apabila satu-satu jenayah tu. Kalau kena batang hidung sendiri, baru tahu. Kan? Kita tengok orang naik motor tu golek. Alah, budak-budak ni lah naik motor sampai baring-baring. Tak tahu lagi tu, entah-entah orangnya naik motor elok je pergi surau ke apa pun tak tahu, tergolek. Kita punya perasaan belantak gila. Kali tengok bapaknya sendiri rupanya tadi aksiden. Aduh, terlanggar lopak ke apa kan. Nah, masa itulah baru terasa kan. Kenapalah jalannya tak di repair, kenapa macam-macam lah kan ya. Bila kena batang hidung, sebab itu undang-undang ni adalah undang-undang yang sangat adil yang kita kena usahakanlah supaya dilaksanakan undang-undang itu. Okey, habis bab jenayah hudud. Sebelum masuk kisos, kalau ada soalan. Atau ada apa-apa soalan. Ni nak puasa ni, minggu lagi lebih kurang. Sebelum masuk bab kisos lah. Kalau tak kita sambung lah bab kisos ni. Tak ada ya? Macam ngantuk ke semua. Penat ni dia. Okey tuan-tuan. Kalau tak ada, kita pergi kepada bab kisos, bab hukuman balas, fasal yang pertama, pembunuhan. Ya. Apakah dia kisos? Kisos ialah kesalahan yang dikenakan hukuman balas. Iaitu bunuh dibalas dengan bunuh. Ya, hutang nyawa dibayar dengan nyawa. Ataupun menghilangkan salah satu dari anggota orang lain. Ya, bunuh orang atau potong anggota badan orang atau melukakannya ataupun menyebabkan orang luka, baling batu luka atau mencederakannya, ya, atau cedera, dibalas dengan hukuman mengikut jenis kesalahan yang dilakukannya. Jadi apabila jenayah bunuh atau cederakan atau melukakan atau potong anggota orang lain, itu jenis-jenis kesalahannya, maka hendaklah dibalas. Berdasar, kalau ikut asalnya hukuman balas lah. Tapi hukuman balas itu dia ada kategori-kategori membalas. Ya, dia bukan kata orang baling batu besar ni kita mesti terus baling batu besar tu juga. Ya, kerana ada hukuman balas yang
tidak boleh, saya istilahkan tidak boleh, tidak boleh dihukum betul-betul sama dengan jenayah yang dia buat. Contohnya katakan orang baling batu, kita luka. Ya. Besar mana lukanya, dalam mana lukanya. Ya. Nak atas sikit, bawah sikit. Itu semua kan. Tak boleh orang baling ya. Baling balik. Baling balik 15 kali orangnya dah luka banyak. Yang sama tak ada lagi. Nampaknya. Jadi kita dah zalim pula pada orang itu. Itu maksud saya yang ada hukuman balas yang Islam sediakan supaya orang yang dianiaya itu merasa mendapat pembelaan, pengadilan. Ya, okey. Dalam kanun jenayah syariah, hukuman qisas adalah seperti hukuman hudud, iaitu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya bersandaskan nas Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana melakukan kesalahan-kesalahan yang melibatkan hilang nyawa seorang manusia atau binasa tubuh badan mereka. Dia kata macam hudud juga, hukumannya Allah Ta'ala dah tentukan juga, ya. Tetapi dia lebih melibatkan hak manusia berbanding dengan hak Allah. Ya. Sebab tu dalam hukuman qisas ni kita juga tidak ada pilihan. Contohnya bila berlaku kes pembunuhan umpamanya, kita tak bunuh balik. Kita cari hukum lain. Ya. Katakan orang undang-undangnya bunuh orang penjara sampai mati. Tak boleh bunuh balik. Jadi tak boleh. Kerana hukuman tu Allah Ta'ala dah tentukan. Potong tangan orang, ya, kita denda saja umpamanya. Kan? Ya. Jadi dia ada kaedah-kaedah hukum yang Quran dah tentukan mengikut kategori tadilah, ya. Okey. Orang yang wajib dikenakan hukuman qisas tertakluk di bawah kesalahan berikut. 1, membunuh manusia dengan sengaja. Ya, sengaja bunuh orang dengan alat yang memang biasanya menyebabkan mati dan memang dengan niat nak bunuh. Tak kira lah, katakan gelas ni kalau pukul kepala orang ni memang boleh mati ni, kerasnya ni. Memang niatnya pun nak bunuh orang. Kan? Bagi belakang dia 10-20 kali mati. Memang niatnya nak bunuh. Walaupun kita kata itu maksudnya sengaja. Walaupun bukan dengan pisau, dengan apa, tapi dengan alat yang memang boleh membunuh dan memang niatnya nak bunuh. Itu maka taklah dihukum qisas. Yang kedua, orang yang menghilangkan salah satu anggota badan orang lain dengan sengaja. Ya, contohnya memang cabut kuku orang tu. Tapi kalau tuan-tuan memang sakit kuku, jumpa doktor, kadang-kadang dicabut juga. Jangan pula pergi cabut pula kuku doktor tu. Kan? Ini orang buat jenayah ni. Bukan orang jumpa doktor sebab sakit. Doktor cabut kuku ni pun qisas balik doktor ni. Bukan. Ya? Itu kita yang sakit perlu perubatan macam tu dia buatlah kan. Ya? Ini jenayah. Ya? Okey. Ataupun jari lah, orang potong jari umpamanya, qisas. Ya. Orang yang melukakan atau mencederakan anggota badan orang lain dengan sengaja, memang nak cederakan orang. Main bola memang niatnya nak patahkan kaki orang. Kan? Memang orang datang tu teka macam tu, patah betul kaki orang tu. Dia kena qisas. Kalau memang dia main tak sengaja nak tendang orang tu, tiba-tiba datang macam mana tak sengaja, tak apa. Ni memang kan. Jadi main-main lah kan. Ini main kalah ngamuk, kaki orang kejar. Kepala orang kejar sikunya kan. Main-main lah. Jadi kalau berlaku jenayah itu memang sengaja umpamanya, kena qisas. Ya. Okey. Mengikut keperuntukan yang disebut dalam kanun jenayah syariah, mereka yang melakukan pembunuhan
wajib dikenakan ke atasnya hukuman qisas, iaitu pembunuh tadi dibalas dengan hukuman bunuh. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas, yaitu balasan yang seimbang dalam perkara orang yang mati dibunuh. Kalau tuan-tuan perhati betul ayat ni, minggu depan kita akan dengar banyak orang akan baca ayat yang sama dengan sini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kan? Yang ini kutiba alaikumul qisas fil qatla. Sama ayat dia. Ya. Yang itu diwajibkan puasa, kita puasalah sebulan. Ini diwajibkan kita qisas pada kes jenayah bunuh. Ya, maka bila berlaku pembunuhan, kan qisas. Dan firman Allah, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun, dan di dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa. Tuan ya, kadang-kadang kita pikir orang tu dah bunuh satu, dikisos dengan bunuh, apa jaminan hidupnya? Kita fikirlah. Tapi tuan-tuan, sebenarnya kalau ada orang yang keluarganya kena bunuh dan penjenayah tu tak dihukum balik dengan hukuman bunuh, memang keluarganya dendam. Ya. Dendam itulah yang boleh menyebabkan pembunuhan seterusnya. Ya. Nanti keluarga sana pula bila kena bunuh, tak puas hati, gaduh lagi. Jadi akhirnya peperangan dan sebagainya. Ya. Dan dikatakan pun antaranya dulu, kaum-kaum dulu gaduh, mula-mula punca pasal binatang. Binatang ni datang pergi kampung sebelah makan tanaman. Hai, orang pun geram, siapa punya lembu, siapa punya unta, siapa punya kuda, macam itulah kan. Datang kebun aku ni, kejar, bacok kan. Ya. Tahu, tahu dibacok. Ya. Dah luka balik lembunya, kudanya ke untanya, dah kaum ni tengok. Siapa pula yang pergi tetak aku punya unta ni? Tengok pesennya, sabitnya macam ni. Sabit macam ni, kaum tu cari orang. Cari orangnya pun bunuh orangnya. Dah bunuh tu, siapa pula bunuh orang kaum gitu? Pergi pula serang kaum tu. Serang, gaduh, tak habis. Sini kuat, serang sini. Sini dah kuat, serang sini. Macam tu, tak habis. Ya? Nah, jadi puncanya itu. Sebab tu bila ada orang bunuh, dia dihukum bunuh balik, keluarga sini pun tak kata apa. Kalau keluarga sini bagi maaf, selesai. Kan? Maknanya tak boleh pula dah bagi maaf, pergi bunuh pula, nak bunuh sendiri. Tak boleh. Kan? Ya? Okey. Dan pembunuhan itu dalam kanun jenayah syariah ni ada 3. Satu, dia panggil bunuh dengan sengaja. Qatlul amdi, memang bunuh sengaja. Yang kedua, pembunuhan yang serupa dengan sengaja. Dia kata shibih hamdi ataupun qatlul shibhil amdi, kata kan. Yang ketiga, pembunuhan yang tak sengaja. Ya, qatlul khata. Khata ni tak sengaja, tak silap. Ya. Okay, macam mana yang dikatakan bunuh sengaja? Orang yang sengaja melakukan pembunuhan ke atas orang lain secara kejam dengan menggunakan satu alat yang biasanya boleh mematikan. Contohnya guna pisau, parang, pedang, pistol, senapang, panah, atau lain-lainnya dari apa sahaja senjata tajam atau dengan suatu benda atau perbuatan yang boleh menyebabkan kematian. Seperti dihimpitnya dengan batu besar, dicampak dalam laut, dihumban dalam api, dan lain-lain lah. Yang biasanya memang boleh mematikan. Ini memang niat nak bunuh orang. Tu satu memang sengaja. Yang kerak 18 ke, kerak 20 ke, dibom ke, ya, itu sengaja untuk bunuh. Ya. Okey. Pembunuhan serupa dengan sengaja atau separuh sengaja,
Seseorang yang melakukan pembunuhan ke atas orang lain dengan sengaja juga dengan menggunakan satu alat yang biasanya tidak boleh mematikan. Misalnya dipukul dengan batu ringan atau dengan tongkat yang kecil atau ditumbuknya dengan tangannya tidak berturut-turut. Maknanya kat sini dia buat tu sengaja. Perbuatan tu sengaja. Tapi bukan niat nak bunuh. Kan? Katalah dia apa? Katalah guru kan, tengok muridnya nakal sangat, dia pun rotan. Dia rotan 2 kali mati. Rotan kat tangannya pun. Kan? Orang kata tangan ni jauh sikit dari nyawa. Katalah. Macam kadang-kadang bila orang nak apa kencing manis kena potong kat kaki kan. Kita pun alah potong kaki je. Orang tak ada kaki pun hidup. Kan? Ya, ada seorang pakcik orang rumah lah. Nak operate kaki kita pun okey. Tengok-tengok meninggal buat operation kan. Wih, meninggal juga ya. Sedih lah dah sampai ajal mati lah kan. Cuma biasanya kaki ni macam jauh lah dari nyawa tu. Kalau belah perut tu macam suspense sikit kan. Appendix Allah macam seram bunyinya kan. Kalau kat kaki tu macam jauh. Ya. Jadi katalah kita pukul orang. Ya. Ataupun apalah benda yang memang bukanlah niat nak bunuh tapi dengan perbuatan lah kan. Perbuatan. Kita main-main tubuh orang. Rupanya mati. Itu separuh sengaja. Jadi jangan main-main. Ya. Ini orang sekarang suka peranjat atau apa. Buat orang terkejut kan. Buat prank. Terkejut. Dah lah dia darah tinggi. Terkejut tu mati terus. Baru tahu kan. Jadi walaupun bukan dengan senjata kan. Jadi itu boleh dianggap serupa sengaja. Dalam kes yang disebutkan tadi, pembunuh itu tidak boleh dikenakan hukuman qisas. Malah pembunuh itu dikenakan diat mughallazah. Ya, orang yang tadi dia rotan 2 kali, dia mati. Dia tanya memang nak bunuh dia ke? Tak, nak didik dia. Rotan pun tak besar mana. Pukul pun tak adalah kuat sangat. Tapi agaknya dia takut sangat. Tak pernah kena rotan. Pukul sekali agaknya malu depan orang. Kan? Jadi, tak macam mana. Tak boleh bernapas, mati. Pamannya kan? Ya. Tapi tuan memang kadang-kadang orang dia menahan apa ni? Menahan perasaan sebab ni kan. Dia sampai napas dia pendek tau. Habis napas dah pendek ni, dia mula semput jantung dia pun. Sebab tu tuan kalau dah napas dah pendek tu, tuan-tuan kena tahan napas tu. Kalau napas kita dah pendek, kita kena tahan lama sikit baru lepaskan. Tarik lagi, tahan lama sikit lepaskan. Ya? Kalau tak nanti dia ada istilah darah dia masam, oksigen tak cukup. Oksigen masuk keluar dia tak cukup. Dia kena tahan dulu, ya. Okey, jadi kalau yang tadilah yang bunuh tak sengaja tu dia diat mughallazah. Nanti kita akan bincang apa dia diat yang berat ni. Mughallazah ni beratlah, macam najis mughallazah kan, ya. Dia ini bukan diat mughallazah tu kita kata najis mughallazah anjing dan babi, diat mughallazah babi mana pula ni kata dia. Bukan, mughallazah tu diat yang berat, yang paling berat. Ya. Takut mughallazah dia nampak babi dengan anjing ni kata dia. Itu dalam bab harah jelah kan. Okey. Pukulan yang menyebabkan kematian seseorang sebagai pembunuh yang sengaja adalah tertakluk di bawah syarat berikut. Jika pukulan itu di tempat yang boleh mematikan atau orang yang dipukul itu kecil atau sakit yang biasanya pukulan seperti itu boleh mematikan atau pukulan itu kuat, maka pembunuhan itu adalah pembunuhan yang sengaja. Jika pukulan itu menggunakan tongkat yang ringan, batu yang kecil, hanya sekali pukul, 2 kali pukul, mati disebabkan pukulan itu, maka ia adalah serupa dengan sengaja. Kerana pembunuhan itu berlaku di antara sengaja dan tersalah. Di mana pukulan itu adalah disengaja, pembunuhan itu tidak disengaja. Dan kematian itu pula secara kebetulan sahaja. Ya? Jadi sebab tu dianggap ni mati bukan sebab kena rotan ni. Ni memang dah sampai ajalnya ni. Boleh jadi. Sebab tu kan kadang orang kata
mati aksiden. Tak, aksiden dulu baru apa? Aksiden ni aksidennya apa, mati pasal aksiden ni. Tak, sebenarnya dia dah mati dulu baru aksiden. Ada orang kata begitu. Kan? Sebab bila dia aksiden tu, darah dia semua tu dah tak jalan dah sebenarnya. Itu yang dia luka-luka ke apa ke, dia punya pendarahan dia, doktor kata ni dah mati dulu ni. Contohnya lah. Ada juga yang lepas aksiden tu baru mati, adalah kan. Banyaknya macam tu. Ya? Sebab tu kan kadang orang bawa kereta sakit jantung, mati dulu baru aksiden. Ada je. Kan? Ya? Jadi mana dulu? Jadi kebetulannya lah dipukul tu mati. Jadi kat situ ada salahnya juga. Dia kata perbuatan tu sengaja, tapi bunuh tadi tak sengaja. Tu separuh sengaja. Kemudian pembunuhan yang bukan semata-mata sengaja dan bukan pula semata-mata tersalah yang diistilahkan dalam undang-undang jenayah syariah adalah pembunuhan yang serupa dengan sengaja. Ya? Jadi dia kena diat tadi ya. Kemudian pembunuhan yang tersalah, iaitu perbuatan seorang yang diharuskan baginya untuk melakukannya yang tidak ditujukannya kepada orang yang lain. Contohnya pemburu menembak rusa tapi kena orang. Lalu orang tu pun mati disebabkan tembak. Kan? Buru rusa tembak, rupanya pelurunya lari, ada orang yang dia tak tahu. Sebab tu jangan mudah-mudah lah nampak monyet tembak, pum, monyetnya turun tembak juga pun, orang kat dalam rumah pula kena tembak. Itu boleh jadi separuh sengaja, boleh jadi sengaja, boleh macam-macam tu, boleh didakwa. Jadi berhati-hatilah kalau pergi memburu dan sebagainya ya. Dulu ada, mungkin tuan-tuan kenal kot, ada kes beberapa tahun lalu. Balik sembahyang Jumaat, entah macam mana entah, kereta tu melompat lah, tengah dibawa kan, melompat, jirannya kan tinggal kan. Tu tak sengaja kan, bawa kereta entah macam mana melompat tak tahu. Saya masa tu, bila saya tak ada kat situ, masa tu saya dekat Masjid Miru, orang sampai kan, ni keretanya melompat. Saya kata apa, janganlah ada niat orang tu nak main-main apa. Kadang-kadang kita takut kalau orang kita rem kan, ram saja kan. Jangan sampai ada perasaan tu. Itu kalau mungkin lah tak ada orang nak dakwa, tapi perasaan yang bawa tu kan, menyesalnya macam mana kalau dia memang nak main-main tadilah kan. Tapi kalau memang dia tak sengaja melompat, dia pun tak rasa salah kan. Kereta dia entah macam mana, silap. Agaknya nak tekan brake, tertekan minyak ke, kita tak tahulah kan. Harapnya dia tidak ada apa-apa niat dan sebagainya sehingga dia tak terbeban dengan perasaan menyebabkan kematian itulah kan. Tapi kalau dari sudut jenayahnya, dia pembunuhan yang tersalah. Tersalah. Kecuali boleh dibuktikan dia memang dendam, gaduh, tengah gaduh ke apa kan. Ini memang sengaja langgar ni kan. Itu tak tahulah, kalau ada boleh dibuktikan itu, Allah alam lah kan. Tapi kita rasa tak macam tu lah. Kita rasa ini. Contohnya lagi dia kata, seorang menggali sebuah perigi, lalu terjerumus masuk manusia ke dalam perigi itu, maka orang itu pun mati dalamnya. Kita buat kolam, umpamanya dekat tempat yang tak sesuai lah, terutamanya tak buat apa-apa tanda untuk kolam, tiba-tiba orang masuk dalam tu. Jadi kita pun bukan sengaja nak bunuh dia, ini pun salah juga. Walaupun tak sengaja ni salah, kecuali kita dah letak segala tanda apa semua, diceroboh juga, itu memang cari pasal kan. Menyelah. Seorang makai jaring atau perangkap di tempat yang tidak dilalui oleh manusia untuk menangkap binatang, lalu tersangkut dan terperangkap manusia dalam jaring atau perangkap tadi, dan orang itu pun mati di dalamnya, maka dalam kes ini semua orang yang mati dan terbunuh dalam kemalangan yang disebutkan termasuk dalam kes pembunuhan yang tersalah.
yang tidak boleh dikenakan hukuman kisos ke atas orang yang memasang jaring atau perangkap itu. Nanti ada dia punya ni pula. Ya. Jadi contohnya orang buru pasang jerat apa semua. Ya. Memang dekat hutan. Kita pun memburu juga sorang-sorang. Rupanya kita yang kena jerat orang tu. Sangkut. Tak ada orang datang seminggu tengok. Orangnya datang tengok-tengok kita dah kering kat atas kan. Mati. Jadi kita dia tersalah lah. Bukan niat dia nak. Ni kalau memang tempat orang lalu dia pasang memang sengaja lah. Kan nak bunuh orang. Ya. Okay. Termasuk juga dalam kes pembunuhan yang tersalah ialah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang bukan mukallaf. Misalnya kanak-kanak, orang gila, ya. Orang gila tembak orang gila pukul orang. Kan? Yang tu masuk dalam kategori membunuh tersalah dia panggil ya. Qatlul khata, ya, tersalah dalam membunuh kerana kanak-kanak dan juga orang gila ni dia tidak masuk dalam kategori orang yang berdosa. Ya. Jadi dia boleh ditakzir ya, tapi bukan di kisos. Jadi itu pembunuhan yang ada dalam kanun jenayah syariah, sengaja, separuh sengaja, tidak sengaja. Apa hukumannya? Kita tunggu lepas raya. Daripada kita dah nak puasa kan. Jadi insyaAllah lepas raya nantilah baru kita sambung hukuman bagi orang yang kisos lah, hukuman kisos. Kita akan bincang. Wallahu a'lam. Ada apa nak tanya? Yang rajin sana semua dah tak ada. Dulu yang rajin tanya. Jangan takut tuan. Sebab yang tanya semua dah mati, takut nanti banyak tanya cepat mati pula. Tak, insyaAllah. Dulu jangan rajin tanya. Jadi banyak perkara yang kadang-kadang dari soalan-soalan tu kita dapat banyak ilmu kan. Okay, wallahu a'lam. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Dan mengantas berkafarah dan surat al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.